Al-Shifa di Kota Lama Baitul Maqdis Timur. Taufan cabar yang membadai wilayah selatan China, Guangdong menyebabkan kemusnahan harta benda, melumpuhkan lalu lintas dan rutin kehidupan berjuta penduduk. Pusat Meteorologi Negara dalam satu kenyataan memaklumkan taufan pertama melanda China tahun kini bergerak ke barat laut pada jarak 15 hingga 20 km. Taufan berkenaan dijangka hilang kekuatan dari semasa ke semasa, namun kekal membawa hujan lebat dan diramal menjejaskan beberapa wilayah lain negara itu. Cuaca yang melampau dijangka berterusan di China sehingga Ogos. Di Australia, beribu-ribu penduduk di seluruh bahagian Sydney diarahkan berpindah akibat banjir berikutan hujan lebat dan angin kuat melanda pantai timur negara itu. Arahan pemindahan dibuat selepas Biro Cuaca Tempatan beramalkan hujan lebat yang boleh menyebabkan banjir dalam tempoh 2 hari lagi. Menteri Perkhidmatan Kecemasan New South Wales, Steve Cook, dalam satu taklimat memaklumkan situasi cuaca tidak menentu menyebabkan banjir kilat dan hakisan pantai. Menurutnya, hujan berterusan juga menyebabkan paras air empangan Warragamba naik mendadak dan berisiko menyebabkan limpahan besar seperti insiden Mac tahun lalu. Uzbekistan mengumumkan darurat selama sebulan di wilayah autonomi Karakan, Pakistan. Pengisytiharan ditandatangan Presiden Shafkat Mirziyoyev selepas tunjuk perasaan tercetus ekoran cadangan kerajaan untuk meminda status autonomi wilayah itu. Perintah darurat berkuat kuasa sehingga 2 Ogos dengan menghadkan aktiviti keluar masuk di wilayah itu dan semua acara awam adalah dilarang. Sekatan sementara turut dilaksana bagi mengurangkan kenderaan masuk di wilayah itu serta untuk menjejaki individu tertentu. Caca Yatim. Minggu lalu, ramai memperkatakan tentang konsertnya yang bertaraf profesional. Kata Aina, meski berdepan tekanan dan dugaan menjelang konsert A Night with Aina Abdul 2.0, dia tidak menyangka ia dapat direalisasikan lebih baik daripada perancangan asal. Malah, beberapa jam sebelum konsert, dia sempat mengeluarkan single baharu berjudul Terus Hidup. Itu adalah ballad 2022 yang saya aim untuk insyaAllah AJL. Saya aim untuk masuk sekali lagi ke dalam Liga AJL kerana I feel like saya tak cukup puas lagi nak beraksi di pentas seperti AJL. Saya nak come up with more ideas. Penyanyi rap Joe Flizzo kini kembali dengan satu lagi mahakarya berjudul Satu Malam di Temasek. Joe berharap karya ciptaannya itu dapat memberi inspirasi kepada mereka yang ingin mengejar cita-cita dan impian. Saya rasa lagu ni banyak metafor, banyak simbolism. Tapi saya tak rasa lagu ni deep. Cuma perbezaannya ialah lagu ni banyak berkias. Lagu ni banyak macam ada perumpamaan. Malam di Temasek. I feel like when you say Satu Malam di Temasek, jom pergi Satu Malam di Temasek, is also saying that Temasek is in the past. So let's visit the past. 15 tahun bertapak dalam industri muzik bukan suatu perkara yang mudah, apatah lagi secara berkumpulan. Namun Bang Fiz masih teguh bersama menghasilkan karya terbaik. Mengimbas kenangan sepanjang kerjaya sebagai anak seni, vokalis Sam akui mereka juga terkesan dengan pandemik COVID-19. Walaupun industri kita kecil, orang cakap kan tak seperti US ke apa ke, tapi boleh kalau percaya dan yalah, percaya je lah. Dan Allah akan mudahkan jalan dia. Sebab kita orang at one point pun dah nak breakdown, dah nak macam cukup lah ni kot, apa lagi lah kan, jual lah studio. Dia buka jalan. Sempena 15 tahun berkecimpung dalam industri seni tanah air, Bang Fiz bakal menemui peminat pada 30 dan 31 Julai ini di The Zep, Kuala Lumpur. Meski hubungan percintaan mereka terputus di tengah jalan, namun keserasian hampir 3 dekad lalu di layar perak membuatkan peminat cukup teruja jika mereka disatukan dalam apa jua persembahan pentas. Dan ini berita baik buat mereka di Sabah kerana Dato' Awi dan Era Fazra bakal mengadakan persembahan di Sabah International Convention Centre 20 Ogos depan. Mesti tak sabar.
Pastinya ada lagu-lagu yang hits tu. Tapi lagu hits yang bertenaga. Bukan yang lele-lele, lentok-lentok orang boleh tidur. Yang saya cemaskan ialah dari sudut gimmicknya. Itu rahsia tadi. Rahsia sangat dan saya faham kenapa ianya dirahsiakan. Jadi orang Sabah kena tunggu tu. Lebih 7 dekad dalam bidang muzik, seniman negara Datuk Seri Dr. Ahmad Nawak telah menghasilkan hampir 20,000 buah lagu. Mencipta lagu-lagu sesuai dengan watak penyanyi merupakan resepi yang menjadikan karyanya kekal malah segar. Sebagai individu yang berpengalaman, beliau menasihati agar pencipta lagu mahupun penyanyi supaya menjiwai karya mereka. Saya tengok sekarang ni dia nak cepat popular, tapi dia tak kisah nak bertahan lama tau. Macam lagu-lagu dulu kita buat sampai 30-40 tahun masih lagi orang minat. Kita buat dengan teliti. Sekarang dia buat lebih kurang tau. Itu lepas. Saya pun tak faham apa sebab begitu. Penyanyi-penyanyi sekarang pun macam tu juga. Umat Islam bakal menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai depan. Dan umum tahu sambutan itu cukup meriah terutamanya bagi negeri di Pantai Timur. Jadi jom kita roll VT tengok apa perancangan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan selebriti Nilofa di Aidiladha tahun ini. Memang setiap tahun pun macam saya akan hadiahkan kepada orang kampung saya. Datuk K pun Allah berkumpul dengan keluarga lah beraya di Kuala Lumpur. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada buat program korban. Dah pun berjalan seperti biasa. Kita ada korban daripada setiap negeri lah. Maksudnya korban kita buat hanya dalam Malaysia saja, tak ada korban kat luar negara. Ada yang boleh habis sebahagian, 2 bahagian ataupun 1 seekor lembu. Menjelang sambutan Aidiladha, Yayasan Kebajikan tahun lalu. Dan semalam ulang tahun kelahiran beliau yang ke-84 tahun. Setelah saya dapat sakit ni, tak ada lah aktiviti yang lain. Yang pertamanya, saya nak mencari sedikit sebanyaknya saham akhirat. Itu sama saham akhirat yang saya lakukan. Sama Allah Ta'ala terima ataupun tidak, itu serah kepadanya. Ini saja Yayasan Prihatin satu, tetapi pencen itu lain. Ini saja kalau kita melawatkan beliau dan artis lagi. Perjuangan beliau ini memang besar. Sama-sama kita doakan yang terbaik buat Datuk M. Daud Kilau. Sekian saja perkongsian dunia hiburan daripada B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Hatim. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Bye. Demi mendapatkan kesejahteraan dari alam semula jadi, seorang datuk bandar di Mexico sanggup kahwin dengan seekor alligator. Dalam upacara yang berlangsung Khamis lalu, Victor Hugo Sosa memilih seekor alligator betina berusia 7 tahun sebagai pasangannya. Seperti mempelai lain, alligator betina itu dipakaikan dengan pakaian putih yang mewakili alam semula jadi. Namun, demi memastikan keselamatan hadirin, mulut wrap dari negeri Osaka sebagai doa untuk memohon kesejahteraan alam. Ini pula di Indonesia, video seorang wanita yang ketawa terbahak-bahak selepas diragut tular di media sosial. Menerusi video berkenaan, wanita itu menceritakan alasan dia ketawa selepas diragut. Menurutnya, beg yang Masih di Indonesia, rakaman lawatan sebuah keluarga ke sebuah hospital tular kerana seorang daripada mereka sempat membuat sambal untuk diberikan kepada pesakit. Menerusi video itu, kelihatan seorang wanita yang sedang menumbuk sambal di lantai sebuah wad sambil diperhatikan ahli keluarga lain. Namun tindakan wanita itu menyebabkan netizen mempersoalkan sama ada perkara seperti itu boleh atau tidak dibenarkan oleh pihak hospital.
Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana Ahad 3 Julai. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika anda melakukan aktiviti harian. Ya, dapatkan juga perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan ini, Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.